Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga di dalam siri yang ke-17, iaitulah sebab wajib mandi. Manusia ni dengan mandi sentiasa mandi. Lebih-lebih lagi orang-orang Melayu ni, orang yang duduk di tepi sungai ni, mandinya cukup banyak. Banyak tak banyak mandi? Kuat sekali mandi tak? 3 kali 4 kali sehari dia terjun dalam sungai. Sungai tak ada, terjun dalam apa ni? Jangan terjun dalam perigi dalam, sudahlah. Jadi sebab wajib mandi itu 5 perkara. Jadi ingat, kalau berlaku 5 perkara ni, maka dia kena wajib ke atasnya mandi. Yang pertama, mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang mati wajib dia kena mandi ke? Dia tak wajib dah mandi. Orang hidup lah kena mandi dia je. Betul tak? Orang mati kena mandi ke tak? Tak dah. Orang hidup kena mandi. Kena mandi. Jadi wajib dia kena kita mandikan dia. Jangan pergi tanya begitu ya. Kerana ijma' ulama. Apa makna ijma'? Sepakat dah. Ulama telah sepakat mengatakan orang mati wajib dimandikan dia. Sehingga dia jadi mandi ni fardu kifayah. Dalam satu kampung tu kalau tak ada orang pandai mandi mayat ni, dosa habis satu kampung. Mana dalilnya wajib mandi ni? Iaitulah ketika matinya Zainab, anak Nabi SAW. Nabi beritahu kepada orang-orang perempuan yang ada di situ, Nabi kata irsilnaha, mandikan dia. Dan seorang yang pakai ihram pergi haji, dia tengah berjalan dengan unta dia, jatuh atas unta, patah tekuk dia, mati. Nabi kata irsiluhu bima'in wasidrin. Irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air dan juga air bidara. Jadi Nabi kita bagi arahan supaya mandi. Jadi kalau dia ada berlaku hadas apapun, dengan kita mandikan dia tu selesailah masalah. Siapa yang tak wajib mandi ni? Orang mati tak wajib mandi. Siapa? Orang yang mati syahid. Orang mati syahid tak wajib mandi. Tak payah kapan. Kita ambil dia dengan darah-darah dia, kita bungkus, balut dia, tanah gitu ya. Itu kelebihan untuk siapa? Untuk orang mati syahid dalam makrakah fisabilillah. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia, sebab Allah nak bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan dia berdarah. Luka dia berdarah semua, nampak darah merah. Tapi bau dia kasturi. Tidak bau hanya macam darah kita ni. Itu kelebihan orang mati syahid. Itu yang pertama, kerana ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan orang yang mati wajib kita mandikan. Siapa yang tak wajib mandi? Orang yang mati syahid, dia tak wajib mandi. Yang kedua, haid. Apa dia haid? Orang perempuan yang selesai haid dia, maka wajib dia kena mandi. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi SAW telah bersabda, telah kata kepada siapa? Kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, apa Nabi kata dia? Iza aqbalatil haidatu fad'is salah, wa iza adbarat faghtasili wa salli. Artinya apabila berharap haid, bila haid mari, haid datang, fad'is salah, maka tinggalkan olehmu akan salat. Tak boleh salat lagi. Bila haid mari, tak boleh salat. Itu agak perempuan kelonggaran Allah Ta'ala beri pada dia. Bukan sakat longgar, satu kesenangan bagi dia pula. Tak payah salat dan tak payah qada. Kalau kena salat, tak kena salat, kena qada. Penat tak penat orang perempuan? Penat dia. Habis haid, dia haid paling lama mengikut mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam. 15 hari salat, 15 hari qada. Berat juga tak? Baiklah dia kata dia semaya. Tapi Allah Ta'ala yang maha berkuasa, maha bijaksana, dia gugurkan salat dan dia gugur qada sekali. Itu kelebihan orang perempuan.
Orang lelaki-lelaki tak ada dengki dah dengan orang perempuan. Tak nak dengki dah. Kalau nak dengki juga, tukar pakai telekong lama. Jadi dengki. Jadi, bila haid datang, tak boleh salat. Wa idza adwarat faghtasili wa salli, dan apabila haid sudah tamat, haid dia sudah berhenti, maka adalah dia mandi. Ini dalilnya mandi itu. Orang haid kena mandi. Dan sembahyang oleh kamu. Tanda hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis iza aqbalatil haidatu, hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Tak payah tanya cerita lagi dah. Dan ketiga nifas. Yang ketiga nifas. Apa makna nifas? Nifas itu darah yang keluar selepas orang ni bersalin, beranak. Seorang perempuan melahirkan anak, maka darah yang keluar selepas beranak tu dia panggil darah apa? Nifas. Nifas makna darah orang perempuan yang beranak. Bila dia bersalin, keluar anak, nifaslah dia. Hari ni timbul persoalan. Kena ingat betul-betul soalan ni, tak ada lain cerita ni, kena jawab. Sebab zaman dulu orang tak beranak ikut tingkap. Tahu orang beranak ikut tingkap? Ikut jendela. Dia keluar ikut tu. Orang lain keluar ikut pintu. Ada orang keluar ikut tingkap. Ada ke tak ada? Ada. Jadi kalau orang ni keluar ikut tingkap, bermakna mak dia tidak melahirkan dia. Dia yang terjun pintu dari tingkap. Maka darah yang keluar daripada mak dia tu, lepas pada tu, walaupun dia tak keluar anak melalui rahim, melalui pintu dia, tapi dikira orang itu juga darah yang keluar itu darah nifas. Darah yang keluar itu dikira sebagai darah nifas juga. Dalam kitab ni kata apa? Kerana ia tu apa? Nifas itu darah haid yang berhimpun. Tanda kat situ. Tulis kat tepi sikit. Ini pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan orang mengandung boleh mari haid. Orang mengandung mari haid. Tapi mengikut pandangan ulama lain, dia kata la hamil la tahid. Orang perempuan mengandung tak boleh mari haid. Tak ada haid orang perempuan mengandung. Sebab bila dia mengandung, tak ada lagi haid nak keluar, tak ada dah. Banyak-banyaklah cerita-cerita yang kita dengar zaman dulu. Orang duk kata haid dia pergi mana orang perempuan ni tak keluar? Sebab anak dia duk isap darah haid mak dia. Ya subhanallah. Allah Ta'ala tak bagi makan kepada kita dengan benda-benda kotor. Bila kita keluar daripada perut mak nanti pun, kita tidak dibenarkan makan benda kotor. Takkan duduk dalam perut mak 9 bulan duduk makan haid. Subhanallah. Jadi ini satu pandangan yang perlu diteliti. Kerana itu dalam kajian para ahli perubatan moden. Dia panggil ONG. Doktor-doktor yang duduk di bahagian sakit puan. Telah mengesahkan bahawa orang perempuan mengandung tak mari haid. Jadi kerana itulah pandangan fuqaha kita rahimahumullah, ia mengatakan orang perempuan mengandung ada haid ini tidak tepat. Berdasarkan kepada kajian para ulama ahli perubatan zaman moden. Jadi kita pun setujulah bahawa orang perempuan mengandung tak ada haid. Kalau keluar darah itu bukan darah haid. Hasil daripada itu maka timbullah bilakah berlakunya nifas. Nifas itu bila? Maka dalam fiqh mazhab Syafi'i mengatakan nifas itu bermula setelah keluarnya anak. Selagi tak keluar anak, contohnya orang perempuan nak bersalin, nak beranak, biasanya sehari ataupun 2 hari sebelum salin akan keluar darah. Talq, keluar darah ni, orang-orang perempuan dia tahu cerita ni. Orang Muslim ini ada hanggup kat luar ya. Tunggu siapa? Tunggu orang tina beranak. Bila-bila dia kok baca khabar, relax. Dia tak tahu ke apa. Pasal itulah kita suruh doktor kata kalau suami duduk relax kat luar tu, panggil masuk tengok bini dia beranak. Baru dia tahu setara mana payahnya dah. Ni kok relax ya. Tak ada habis patah dia tu, cara menyasar dia ni. Mungkin dia tak beranak juga. Jadi apa nak cerita?
Bila darah ni keluar sehari atau belum 10 hari, dalam fiqh kita, mazhab yang mengatakan boleh keluar haid bagi orang mengandung, mereka mengatakan orang ni boleh berhenti daripada salat dan dia kira darah yang keluar itu sebagai darah haid, bukan darah nifas. Tapi bagi ahli fiqh yang mengatakan orang hamil tidak haid, sehari atau 2 hari sebelum orang itu bersalin, keluar darah, boleh berhenti salat, dikira darah itu sudah darah nifas. Wallahu a'lam. Perbahasan panjangnya anak itulah bahas perbincangan dalam huraian kita kepada fiqh perbandingan mazhab, boleh tengok dalam rakaman kita. Jadi jelas dah masalah nifas ni bermula bila? Apabila keluar anak. Ataupun anak dikeluarkan melalui tingkap, melalui perut dia, melalui pembedahan. Jadi darah yang keluar itu dikira darah nifas. Orang itu kena mandi juga. Tak kira lah. Biasanya orang yang berlaku buat pembedahan ni, darah nifas dia tak lama. Sebab dia banyak benda tak rusak. Dia keluar ikut lain, pintu lain. Yang keempat, beranak. Keluar anak tu. Bila orang ni bersalin, keluar anak. Keluarnya bayi, baby ni keluar, sekalipun seketul darah. Jadi anak dia gugur. Gugur anak, belum jadi orang molek lagi. Seketul darah atau seketul daging, maka orang ni kena berhenti salat dia, dan dia kena mandi, kerana bahawasanya ia mani yang berketul. Jadi ahli fiqh ni dia bahas belaka. Ini kehebatan mereka. Dia bahas semua dalam masalah ni. Dia kata apa? Ahli fiqh kata apa? Orang yang melahirkan anak, contohnya anak dia keluar tanpa sebarang darah, tak ada darah sikit abu, lendai adalah untuk melicinkan lebuh raya dia tu. Keluar anak, poh tubik, kuah tubik anak, tak ada darah, kering, pun kena mandi juga. Sebab anak itu mari daripada mana? Anak mari daripada mana? Mari daripada mani. Jadi di antara hukumnya keluar mani yang kita sebut dalam bab yang kelima nanti, termasuk di dalam perkara yang wajib mandi. Jadi asal manusia itu mani. Karena itulah dalam bab kitab taharah yang kita belajar, mani itu tidak najis. Mani yang keluar ni tidak najis. Kalau kena ke kain, tak apa, tak basuh. Kita kikis dia. Ambil benda-benda kikis, kita kutih dia sikit, pergi mandi, pergi salat. Boleh guna dia. Itu dia panggil tidak najis. Kalaulah mani najis, manusia ni najis. Kan kita boleh makan telur, penyu capak ke laut, telur dia buat balik rebus, betul tak? Kenapa mu tak makan penyu? Tak boleh makan penyu. Mengikut pandangan ahli fiqh kita, ahli fiqh Syafi'i, tak boleh makan penyu. Telur boleh. Sebab telur dia tu air mani. Mani itu tidak najis. Jadi pasal itulah ana suka buat bandingan di antara telur dengan penyu ni kepada orang yang mari belajar dengan kita. Dia belajar dengan kita, ambil ilmu ni, tapi waktu jumpa dengan tok guru tak nak ngaku ustaz dia. Ilmu kita dia ambil, tuan tak mau terima. Jadi setengah orang dia kata, ustaz saya nak ambil ni makalah ustaz dalam web ni, tapi saya tak nak cerita ambil di mana. Jadi kita jawab apa? Janganlah buat saya ni seperti penyu dengan telur. Telur buat balik, ibu campur ke laut. Betul tak? Ilmu orang nak ambil, tapi tuan dia tak bagi cerita. Cerita ambil benda ni, maklumat ini daripada orang ni. Barulah orang panggil ada berkatnya. Cerita penyu. Baiklah, balik pada cerita kita. Jadi darah itu, seketul daging itu asalnya air mani. Maka setiap benda yang keluar daripada rahim yang orang perempuan mengandung, gugur ke, beranak sungguh ke, maka dikira keluar mani pada waktu itu dan dia kena mandi. Yang kelima, perkara yang kelima yang kena mandi juga, wajib mandi juga, keluar mani. Yang kelima, keluar mani atau bertemu hasyafah. Hasyafah telah bertemu dengan faraj. Kerana hadis Muslim rahimahullahu taala, Imam Muslim riwayat dalam hadis dia kata apa? Izal taqal khitanani wajabal ghuslu wa illam yanzil.
Izal taqal khitanani wajabal ghuslu wa illam yanzil. Apabila bertemu dua khitan, dua kemaluan, lelaki dan perempuan lah, maka sungguhnya telah wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Tersentuh saja ya, aksiden dua tu, maka kena wajiblah mandi. Ada, dia mau kata ada kan dalam hadis, innamal ma'u minal ma'. Air itu, air mandi itu dengan sebab keluar air, itu di peringkat awal. Tapi di akhirnya adalah izal taqal khitanani wajabal ghuslu. Bila bertemu dua khitan, dua kemaluan itu bertemu, maka wajiblah mandi walaupun tidak keluar air mani. Tanda itu dalam kitab ni kata hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Ibnu Majah, Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan kami mandi. Ini dalil menunjukkan kepada mandi. Itu keluar air mani. Dan yang keenamnya termasuklah kalau kita tak keluar, tak jadi dia yang keenam pun boleh. Iaitulah bermimpi. Tanda situ. Orang yang tambah sikit, orang yang bermimpi. Kalau dia mimpi keluar mani, maka pada waktu itu kena mandi. Ini pelajar anak-anak kita ni yang sudah balik dia akan mimpi. Keluar mani maka dia wajib mandi. Jadi kata di ulama sini dengan syarat lah keluar air itu dia ada rasa seronok lah, rasa suka. Ini kena belajar. Pendidik kaset dalam Islam ni dia tak sembunyi. Ni orang duk sibuk pendidik kaset apa benda saya. Duk ajar benda kau budak. Tak. Dalam fiqh ni kena belajar daripada sekarang, kena tahu. Bila berlaku benda ni maka wajib mandi. Berapa ramai kita dengar tengok dalam surat khabar budak-budak perempuan dia kata saya ni sudah habis SPM dah. Tiap-tiap bulan dah mari haid, tapi dia tak pernah mandi sebab dia tak reti, dia tak tahu. Dia malu nak cerita ke mak dia. Subhanallah. Berdosa dia duduk dalam junub seumur hidup dia selagi dia tak mandi. Ini bahaya. Kita kena bagi maklumat tepat. Tengok anak kita dah balik, ajar dia mandi. Tengok yang perempuan dah mari haid, dah balik, kena ajar dia mandi. Jangan duk malu. Malu apa benda macam ni? Benda fiqh, benda syariat. Jadi syarat dia kalau orang tu sedar keluar air mani dia akan rasa lazat, akan rasa seronok. Tapi kalau dia tidur tak syarat. Dia sedar tidur tengok di kain dia ada basah. Dia cium tak bau hacing. Kalau bau hacing tu air kecing. Pergi basuh kecing lah sama macam budak-budak halu-halu ni. Memang air kecing. Dia cium tu dia bau dalam kitab kata macam getah betik macam. Bau hanyir sikit. Itu air mani. Mau kena mandi lah. Walaupun tidak ada apa-apa perasaan. Kena ingat. Kalau pelajar-pelajar kita ni, anak-anak kita yang dah jumpa benda ni, kena bagi tahu ke ayah dia, mak dia. Bagi tahu ke ustaz. Saya semalam begini-gini macam nak. Yang wajib dia kena mandi. Jadi, innamal ma'u minal ma' kata dia. Air itu mari. Air mandi itu mari apabila ada air yang keluar. Itu. Jadi, dan kerana firman Allah Ta'ala, nanti ada lagi yang tertinggalkah? Benda yang wajib mandi tadi. Ada lagi dalam kitab fiqh dia tambah, Islamul kafir. Kalau orang kafir masuk Islam, dia kena mandi juga. Itu. Dan kerana firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya dan jika ada kamu berjunub, maka bersucilah kamu dengan mandi. Ayat ini dalam surah apa tu? Wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Tamat kita perbincangan yang pertama, kita masuk pada perbincangan yang kedua. Iaitulah perkara yang haram disebabkan junub. Dalam siri yang lepas, kita telah belajar perkara yang haram dengan sebab tidak ada air wudu, tak ada air sembahyang. Sambungan kali ini pula kita tambah lagi perkara yang haram disebabkan hadas besar. Apa benda yang haramnya?
Jawabnya, haram dengan sebab hadas besar itu, haram dengan sebab hadas besar itu, segala yang haram dengan sebab hadas kecil. Benda hadas kecil, haram. Maka bila mari hadas besar, hadas kecil tadi, habis, haram belaka. Sebab dia, kenapa? Kerana ia lebih kuat daripada hadas kecil. Hadas besar ni tentulah lebih kuat daripada hadas kecil. Sebab dia, nama dia pun hadas besar. Apa dia? Tanda situ. Yang pertama, berhenti dalam masjid, duduk dalam masjid. Orang hadas besar, yang dia tak mandi lagi, dia tak boleh duduk dalam masjid. Dia kena keluar dari masjid. Kerana ni diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Artinya aku tidak halalkan bagi masjid ini, tak halal duduk di masjid bagi orang haid dan orang yang berjunub, orang hadas besar. Hadis ini tak boleh berhenti, tak boleh duduk dalam masjid ni. Hadis riwayat Tasi' At-Tayalisi daripada Ibnu Amr. Maaf. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud. Tulis. La uhilul masjid li haidin wala junubin ini. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud. Tetapi sanad dia dhaif. Sanad dia lemah. Sanad hadis ini lemah. Tanda situ. Sebab panjang perbahasan dia ni. Nanti orang kritik pula. Dia kata akan ada pandangan lain yang kata boleh. Macam mana kita nak buat nanti? Yang kedua, membaca Al-Quran. Perkara yang kedua yang tak bolehnya, baca Quran. Jadi sebelum kita pergi kepada Quran, kita tengok dulu. Yang haramnya bagi orang haid, orang junub ni, haram dia ketika mana tak boleh duduk dalam masjid. Tapi bagi orang haid, kalau lalu, orang junub ni nak lalu. Contohnya, waktu dia duduk dalam masjid, tiba-tiba mari haid ataupun mari junub dia. Termimpi, tidur junub, tidur. Dia pun cepat-cepat keluar daripada masjid. Dan dia tinggal bagai dalam masjid. Boleh tak boleh dia masuk? Jawabnya boleh dia masuk untuk ambil barang dia. Ataupun lorong rumah dia tak ada lorong lain dah. Masjid je lorong dia. Dia kata boleh kerana firman Allah Taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Tak boleh orang berjunub sehingga dia masuk, dia boleh lalu je. Abiri sabil, lalu boleh, duduk tak boleh. Itu satu. Perkara yang kedua, tidak boleh baca Al-Quran. Orang yang haid, orang yang berjunub tak boleh baca Quran. Kerana hadis yang diriwayat oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa hadis yang kata? La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Artinya jangan orang yang membaca Quran itu orang yang berjunub. Orang haid akan sesuatu daripada Quran, tak boleh baca Quran. Orang perempuan junub dengan haid tak boleh baca Quran. Jadi ini hadis tanda situ riwayat oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Karena itulah masalah ni panjang perbahasan. Panjang perbahasan. Di sini ulama bagi dua perkara. Dia bagi dua benda. Yang pertama, orang junub. Orang junub ni tak boleh baca Quran. Sebab apa? Sebab orang yang berjunub, kuasa nak mandi tu di tangan dia. Dia boleh mandi cepat-cepat. Pasal itulah dilarang baca Quran. Kerana hasan ala lahu ala al-mubadarati ila ikhtisal. Nak suruh dia orang ni segera pergi mandi. Mandi cepat. Sebab tak boleh nak masuk masjid.
tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak salat, tak boleh itu, tak boleh ni, maka dia mandi cepat. Cuma berbeza sikit masalah orang perempuan haid. Orang perempuan haid ni boleh ke tak boleh baca Quran? Dalam kitab fiqh Syafi'i kata tak boleh. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan orang yang haid, kalaulah dia ni hafal Quran, kalau dia tak ulang baca Al-Quran dia 15 hari haid dia menyebabkan dia jadi terlupa, pada waktu itu diberi kelonggaran untuk dia baca, mengulang kaji. Atau dia ustazah seorang tu di dalam sekolah, anak murid ada 200 orang, 51 orang. Jadi ustazah ni pula haid dia panjang 15 hari. Jadi bila masuk subjek Quran, pelajar-pelajar tak boleh ngaji sebab ustazah uzur. Macam mana nak buat dengan subjek Quran? Maka marilah pandangan para alim ulama kita di zaman ini dan juga ulama-ulama zaman dulu yang mengatakan bahawa dibenarkan orang perempuan yang keadaan sedemikian, dibenarkan untuk dia boleh dia baca Quran untuk tujuan tersebut. Tapi dia kurangkanlah. Manakala anak murid dia pandai baca, dia dengar je lah, tengok. Salah. Ulang balik. Dia mengurangkan bacaan. Sekadar nak betul bacaan, itu saja yang dia boleh buat, mengurangkan bacaan seboleh mungkin. Ini pandangan-pandangan perlu kita sebut, kerana zaman kita hari ini zaman orang kerja lagu ni. Kalau seorang ustaz, kalau ada ustazah lain boleh tahan. Kalau seorang dia guru Quran, macam mana nak buat? Tak hafal. Jadi terganggu, terbantuk semua satu sekolah. Sama juga dalam masalah orang perempuan haid masuk dalam masjid tadi. Jadi kalau orang perempuan haid masuk masjid, contohnya ada kuliah dalam masjid, dia nak mari dengar, dia boleh duduk kat luar, duduk di kaki lima, duduk di tangga, duduk di beranda, boleh dengar. Tapi kalau nak mengajar tu, yang mari haid tu ustazah, macam mana? Ustazah takkanlah kita nak ambil mikrofon kita tangga, orang dengar duduk dalam, ustazah duduk luar. Guna ustazah tu mari bulan banyak cerita. Maka di sini ada pandangan ulama mengatakan sekiranya menyebabkan terganggu habis satu program, maka ketika itu dibenarkan, wallahu taala alam. Tapi kalau kita kerana hadis-hadis yang larang tadi, yang larang orang perempuan baca ni, para ulama telah meneliti hadis, dia kata ketika hadis-hadis yang menyebut sedemikian itu tidak kuat. Semua hadis ni tengok. La yaqra'ul junub wal haid syai' minal Quran ini dia kira orang tu masa je hadisnya lemah. So sama juga dengan hadis la uhilul masjid li haidin. Aku tidak halal masjid ni orang haid masuk. Hadis ni juga disebut tadi sebagai hadis yang dhaif. Jadi oleh kerana hadis-hadis yang ada ni lemah, tidak kuat, maka para ahli ijtihad, para ulama kita, sebahagian ulama di zaman sekarang ini dan juga sebahagian ulama zaman dulu membuat satu rumusan bahawa dibenarkan untuk keadaan sedemikian. Wallahu taala alam. Jadi ana sebut di sini kerana orang akan tanya, macam mana, inilah jawapannya secara ringkas. Kalau nak panjang, kita sudah bahas panjang dalam masalah taharah, perbincangan tentang 4 mazhab. Baik. Ada lagi yang haram lagi. Haram juga bagi orang yang haid dengan junub ini, tak boleh sentuh Al-Quran. Sentuh Al-Quran. Baik. Timbul soalan lain pula. Jadi bila semua soalan yang timbul, kita jawab. Nak jawab ke tak nak jawab? Kena jawab. Kalau tidak, dia tak terjawab. Bahaya. Dia kata ustaz selalu duk ajar orang suruh baca zikir pagi dengan petang. Baca tak baca kita? Baca. Muslimat baca tidak? Baca. Kalau dia mari haid, boleh baca ke tak boleh baca? Timbul soalan di sini. Kita ajar baca ayat kursi. Ayat kursi ni Quran ke tak? Quran. Baca amanah Rasul. Quran. Baca 3 kul. Quran. Semuanya Quran. Tetapi dia telah bertukar menjadi bentuk zikir pagi dan petang. Pada waktu itu dibenarkan. Jadi orang perempuan kita yang belajar, yang beramal dengan zikir pagi petang, yang ambil daripada Quran itu, boleh teruskan. Di atas rasa berzikir, nak jaga diri. Orang perempuan haid ni perlu ke tak perlu dia kawal diri dia daripada gangguan syaitan, daripada gangguan jin, daripada gangguan iblis, daripada gangguan manusia? Perlu tak perlu? Bahkan ulama mengatakan waktu haid lah waktu syaitan mudah masuk. Jadi kalau kita kata awak tak boleh baca ayat kursi sebab dia Quran, habis dia nak berpagar diri dengan apa? Takkan waktu haid pergi ambil gantung azimat depan tangga. Lepas bila boleh salat baru boleh baca ayat kursi? Tak. Ya, itu. Ataupun dia baca doa yang ambil daripada Quran. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ambil daripada Quran ke tidak? Daripada Quran.
Jadi oleh kerana dia ni dah jadi doa, boleh kita baca. Doa apa lagi? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Quran ke tidak? Quran. Tapi dia jadi zikir, dia doa, boleh kita baca. Jelaslah di situ insya-Allah. Apa lagi yang haram ke atas orang yang berjunuk ini dan haid ini, orang nifas, iaitu salat. Tak bolehlah salat dia. Solat sunat pun tak boleh, solat fardu pun tak boleh, dan juga melakukan tawaf di Baitullahil Haram, dan yang seterusnya orang perempuan haid dengan nifas ni tak boleh bercampur dengan suami dia. Jadi suami dia kena sabarlah. Tunggu masa yang sesuai sehingga diizinkan oleh Allah Ta'ala, pada waktu itu boleh teruskan perjalanan. Baik, habislah kita. Kau ada benda yang tertinggal lagi dalam perbahasan ni? Kena jawab semua. Kalau tak jawab, kitab kita ni ringkas je, dia diamatan. Kita kena syarah dia. Kita berpindah pula kepada tajuk yang berikutnya, fardu mandi. Kita nak belajar mandi pula. Fardu mandi tu apa dia? Macam mana cara nak mandi? Jawabnya, fardu mandi itu dua perkara. Mudah ya fardu mandi. Mudah ke tak mudah? Mudah. Yang pertama, niat. Gi masuk dalam tanda, dalam bilik air, kita niat, aku nak mandi hadas besar. Duduk bawah parit tu, senyap situ. Habis, mandi. Yang kedua, meratakan bulu dan segala kulitnya. Duduk bawah parit, masuk parit ni, kita pun gosok kata semua. Tutup parit, sudah mandi. Mudah tak mudah? Sangat mudah. Tetapi di sana ada sunnah yang kita nak belajar ni. Baik, kita baca dulu. Fardu mandi itu dua perkara. Fardu mandi itu dua perkara. Yang pertama, niat. Yang pertama, kita kena niat. Kerana hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Hadis ni, ingatlah, bila-bila pun, hadis Umar bin Khattab daripada Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi hadis-hadis yang masyhur macam ni, kena ingatlah hadis Bukhari. Bahawa Imam Bukhari yang ajaibnya, dia letak hadis ni di mana? Tengok dalam kitab Mukhtasar kita tu. Hadis ini dia letak dalam hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sebab apa? Sebabnya Imam Bukhari rahimahullah, dia kata tujuan aku letak hadis ni yang pertama, nak suruh semua aku tulis lepas ni, niatnya lillahi ta'ala. Comel tak comel? Fiqh. Ini panggil fiqh Imam Bukhari. Baik, yang pertama niat. Artinya sah segala pekerjaan ibadat itu dengan niat. Seperti berniat yang pada permulaan membasuh badannya saja aku mandi wajib. Mudah, simple je. Tadi kita belajar dengan pelajar-pelajar kita ni dalam kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib ni kitab fiqh mazhab Syafi'i. Syarah kepada kitab Matan Abi Suja'. Syarah yang kecil sekali, fiqh Syafi'i. Dia kata niat itu bukan payah. Mu niat gapo-gapo. Niat ambil wudu. Niat mengangkat hadas. Niat mengharuskan perkara yang perlu pada wudu. Niat mudah. Jadi kadang-kadang kita bila kita baca dalam buku-buku kita ni, niat tulis saja aku nawaitu rafa'al hadasi listibahatis salati fardan lillahi ta'ala. Jadi panjang. Yang menyebabkan kadang-kadang orang ni payah nak masuk. Saja aku mengangkat wudu untuk mengharuskan salat. Jadi mandi air tak masuk pula niat. Panjang. Dia ambil, dia kata dalam kitab fiqh tu kata nawaitul wudu, niat dalam hati aku ambil wudu, cukup, sempurna. Sama juga sini, niatnya apa? Aku mandi hadas. Kenapa kena niat? Ini tanda situ. Tulis kat tepi kitab tu. Kenapa perlu niat? Sebab kita mandi berapa kali satu hari? Ni awal. Berapa kali mandi sehari? 9 kali. Masya Allah. Patutlah cakap jenuh bayar air lah 9 kali. Kita letaklah 4 kali, 5 kali kita mandi. Itu mandi adat orang Melayu, dia mandi banyak kali. Sebab dia belengah. Tubuh dia melekit, tubuh dia berpeluh. Mandi kita. Tapi kita tak niat apa-apa. Oleh kerana hak ni mandi ni wajib dengan sebab beberapa sebab tadi, maka mu kena niat. Kerana tulis kat tepi tu.
Niat itu membezakan di antara adat dengan ibadah. Kerana kepentingan niat, kerana niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat membezakan di antara adat dan ibadat. Hak kita mandi 5 kali sehari, 6 kali sehari itu adat. Tapi ibadatnya ni wajib. Baiklah. Rukun yang kedua, meratakan segala bulunya dan segala kulitnya dengan basuh. Ini kena rata semua. Kalau ada getah kat tubuh kena buat hilang dulu. Kalau ada apa-apa yang melarang, hilang dulu. Yang kita bimbang hari ini, banyak benda yang tak rata. Banyak ke tak banyak? Banyak. Ni, anak-anak perempuan orang Islam. Yang cak kuku dia ni. Kuku dia cak. Dia bukan pakai inai. Kalau inai tak apa. Inai dia akan hilang. Dia nipis. Tak ada masalah. Yang cak kuku, cak rambut dia dengan apa alat rambut. Kita pun tak kerti, tak aja guna. Tak? Apa nama alat rambut ni? Kalau Arab kata manakir, apa benda ni. Yang pentingnya dia guna benda-benda bahan-bahan yang menutup. Tak sampai air kuku. Tak sampai air rambut. Maka orang ni mandi ke tak mandi serupa ya. Duduk dalam junub siang malam. Hanya kita beri nasihatlah kepada anak-anak umat Islam. Supaya jangan guna. Jangan duk pakai cak kuku, jangan duk pakai cak apa ni rambut, kerana dia menghalang daripada sampai air ke rambut, sampai air ke kulit kita, yang menyebabkan tidak sah mandi wajib. Maka orang ni kalau dia salat pun tidak sah. Kalau dia duduk pun duduk dalam keadaan junub siang dan malam. Ini bahaya. Bahaya ke tak bahaya? Kerana hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang diangkatkan kepada Nabi, diriwayatkan Nabi kata apa? Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kaza wa kaza minan nar. Artinya siapa yang meninggalkan ia akan tempat sya'ratin, sorak rambut dia tak kena air, daripada janabah kerana berjunub, tak basuh akan dia, nascaya diperbuat akan dia dengan dia bagian-bagian gini-gini azab daripada api neraka akan kena. Tanda di situ. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Sanadnya dhaif. Sanad dia dhaif. Baiklah, oleh kerana dalam kitab kita telah tamat perbincangan, kita tambah cerita sikit lagi, iaitulah bagaimanakah kaifiat, bagaimanakah cara mandi yang sempurna mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mandi ini ada dua. Satu dia panggil al-ijza, yang memadai. Hak memadainya saat ni niat jiu air seluruh tubuh, kena air cukup dah, sah dah mandi wajib dia. Yang sempurna istihbab, cara yang baik. Yang baiknya apa dia? Tulis itu. Yang pertama, dia kena basuh dua tangan dia dulu. Basuh tangan dulu. Tangan ni orang mandi belakang ni. Kemudian dia basuh faraj dia. Basuh siap-siap. Wa ma asabu minal adza, dan apa-apa benda yang kotor-kotor yang ada di tubuh, basuh semua. Selesai basuh, summa yatawadda, dia ambil wuduk seperti wuduk salat. Sudah basuh semua alat-alat senjata tu, ambil wuduk. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, ambil wuduk seperti wuduk salat. Summa ya'khud, lepas ambil wuduk, barulah dia ambil air dengan tangannya, kemudian dia masukkan dalam rambut-rambut ni. Rambut, janggut-janggut kalau ada tu. Masukkan jari-jari dia di bawah rambut ni sehingga sampai ke kulit. Itu kalau lah rambut panjang. Kalau rambut macam kita ni pendek, janggut pula ada sejepuk, tak, comel sikit pada janggut kambing lah kita ni. Tapi jangan hina dia janggut cepuk. Tak. Ada berapa orang pun janggut simpan kerana dia sunnah. Jangan kata aku tak maulah simpan janggut ni macam kambing. Tak, itu orang yang tidak reti dengan sunnah Nabi. Apa kambing? Kambing. Janggut kambing tak. Jangan duduk perli main dengan sunnah. Baik. Kemudian dia ambil air, letak atas kepala dia 3 kali. Tembak masuk air dalam kepala. Lepas pada tu barulah dia jiu semua tubuh dia. Ini cara zaman dulu. Kalau cara zaman kita hari ni, macam mana nak buat? Kita basuh macam tadi juga. Basuh tangan, basuh kemaluan, basuh tempat-tempat yang ada kotoran. Kemudian kita ambil wuduk. Selesai ambil wuduk,
Barulah kita buka paip hujan kita tu, kita masuklah bawah dia, basuh semua sekali. Ini sunnah. Buat ke tak buat? Ada setengah orang kata, buat apa lagi? Ambil wudu apa? Kita kan dah nak mandi lepas ni. Itu sunnah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diittifaq oleh Bukhari Muslim daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata itulah cara dia. Habislah. Cara mandi yang sempurnanya. Kalau orang perempuan ni rambut panjang. Tapi orang perempuan zaman sekarang ni jarang rambut panjang dah. Dia bojeng juga macam orang lelaki dah. Kalau rambut dia panjang, dia ada sanggul. Ada lipatan sanggul. Dia kena buka dak sanggul dia tu. Jadi kata ulama di sini, wala yajibu 'alal mar'ati, tidak wajib kata orang perempuan buka sanggul dia ketika nak mandi junub. Tak payah buka. Mandi janabah. Sebab mandi janabah ni mungkin berulang. Ada orang tu acak kali mandi. Atas rajin palas tak? Dan kenapa? Kerana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ni seorang perempuan yang saya ikat rambut, pita rambut dia." Rambut orang Arab ni kalau tengok dalam gambar budak-budak Arab kecil. Rambut dia ni dia panggil rambut pulah, macam sari terbuai. Sari apa ni? Rambut pulah ni. Sari apa rambut pulah? Pulah-pulah gitu. Jadi bila dia ikat, comel. Kita selalu duduk tengok anak-anak kawan-kawan kita, budak-budak Afrika. Orang Afrika ni rambut dia tu pelik ke? Pulah gitu. Jadi dia pita rambut dia. Nak buka ni satu hijab dia bagi dia. Maka Ummu Salamah tanya Nabi, apakah saya kena buka dia rambut saya ni untuk ketika nak mandi junub? Nabi kata la. Innama yakfiki, memadailah awak ambil air letak atas kepalamu 3 kali cebok, kemudian jiruhlah dia. Setakat mana kena. Yang tak kena tu dikira dimaafkan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Ada yang sahih telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pandailah kita mandinya. Dalam perbincangan kita pada kali ini kita sudah pandai mandi. Cuma ada lagi yang tertinggal di sini, iaitulah mandi yang sunat. Kalau tadi mandi wajib, mandi sunat pula ada beberapa perkara. Yang pertama, mandi pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi kata, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Apabila seorang nak pergi maya Jumaat, hendaklah dia mandi. Jangan mari dengan tiap busuk, tiap masa pergi masjid, busuk bangang habis. Orang nak baca khutbah apa pening dah. Orang nak dengar khutbah lagi, duk busuk dia lagi tak. Kena pakar, kena mandi. Itu dia sunat. Yang kedua, sunat mandi untuk 2 hari raya. Kita nak pergi semaya raya, kita mandi. Jadi itu sunat mandi. Sunat mandi juga ketika nak ihram. Orang nak pakai ihram, haji, umrah, sunat dia mandi. Kerana Nabi kita buat benda tu. Yang keseterusnya, sunat mandi bagi orang yang mandi mayat. Orang mandi mayat, dia sunat mandi juga. Itu di antara perbincangan tentang mandi. Panjang lagi lah kalau kita nak baca bab mandi ini, cukuplah dulu. Kerana kita peringkas, kita pun nak ringkaskan dia. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang berikutnya, iaitulah tentang bab najis. Apa benda yang najis yang kita kena basuh, dan apa benda najis-najis yang dimaafkan, insya-Allah. Ya. Ini ada satu soalan. Kalau orang nak pergi salat Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat, dia mandi subuh. Jadi sunat dah kada lagi. Tak. Sembahyang Jumaat tak sah mandi sunat Jumaat sebelum subuh. Tak. Dia kena mandi lepas pada subuh ataupun dekat nak pergi masjid. Tapi kalau nak pergi sembahyang raya tak apa. Sebab solat hari raya kita akan solat di awal pagi. Mungkin orang ni pergi keluar daripada sembahyang subuh, dia terus tak balik dah. Dia minum air berdekat masjid dah, minum kuih, makan kuih kat situ dah. Ambil sunat kan? Kalau sembahyang raya Ramadan tu, raya puasa, kena makan dulu.
Jadi tidak jadi. Jadi kalau raya memadai kita salat, kita mandi sebelum pergi salat. Hari Jumaat lah kena mandi bila nak pergi sembahyang Jumaat. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.